Azim. Okey, saya bersama seorang lagi kawan saya iaitu Mak Ina Mardia. So kita orang hari ini akan berkongsi sedikit mengenai satu cerita yang mana kita boleh ambil pengajaran sama-sama. Okey, nak tahu cerita apa? Jangan lupa tengok sampai habis. Okey, let's go. Ya Allah. Busuklah hanya tu. Dah. Bagi nanti. So, video tadi tu dia menceritakan tentang seorang isteri iaitu Mak Teh. Okey, Mak Teh ni dia langsung tak ada rasa belas kesian, dia langsung tak ada rasa bersalah dekat si suami dia yang tengah terlantar sakit akibat lumpuh. Okey, so kalau korang tengok kan, Mak Teh ni dia siap cakap macam ni lagi. Dia tak nak tolong suami dia ni sebab bau hancing, bau busuk. Korang rasa kan, patut tak seorang isteri cakap macam tu dalam keadaan suami dia tu memerlukan seseorang untuk menolong dia menjalani kehidupan seharian? Korang rasa patut tak? So, korang rasa Mak Teh ni dalam kategori mana satu? Okay, so Mak Teh dalam kategori nusyus. Okay, nusyus ni apa benda? Nusyus ni adalah isteri yang tak taat perintah suami. Okay, so sebagai contoh lah, ciri-ciri isteri nusyus ni adalah keluar rumah tanpa keizinan suami. Okay, so kalau korang tengok sebagai contoh tadi, si Mak Teh ni dia keluar rumah tanpa sebab yang munasabah. Dia keluar hanya semata-mata dia nak pergi fun dengan kawan-kawan dia, pergi makan, pergi karaoke, buat aktiviti dengan kawan-kawan dia tanpa dia fikir suami dia yang terlantar sakit dekat rumah. Korang rasa patut keluar macam tu? Tak boleh berain. Okay, so memang silap lah. Itu antara salah satu ciri isteri nusyus. So apa hukum dia? Takkanlah sunat pula kan. So salah berdosa dengan haram. Okay, so biasa kalau orang cakap betul ke dosa dengan haram? Kau ni ya je. Mana bukti kan? Okay, so kita akan tunjukkan satu bukti. Okay, nak tahu bukti dia apa? So ini adalah bukti dalil yang mengatakan isteri nusyus ni ada dalam Al-Quran. Abang, mau nak patang lo cucu ini. Mak, kenapa suruh Musa ni mencuri makanan lah ni, Mak? Kalau Mak nak minta je kat Muna boleh bagi. Tak payah nak suruh curi ni, Mak. Demi Allah ni. Hai, Assalamualaikum. My name is Nur Ina Mardia. Korang pernah tak dengar kisah Alqamah? Alqamah ni ketika menjelang wafat, Alqamah ni dia mengalami kesulitan mengucapkan dua kalimah syahadah semasa nazak. Padahal Alqamah ni seorang ahli ibadah. Rupa-rupanya ibu Alqamah ni tidak redha kepada Alqamah sebab Alqamah pernah lebih mementingkan isterinya berbanding ibunya. Disebabkan ibunya tidak memaafkan, Rasulullah pun memerintahkan Bilal bin Rabah untuk membakar Alqamah. So, hati si ibu pun jadi badan tak sampai hati Alqamah dibakar. Kemudian, si ibu pun redha dan memaafkan Alqamah. Lalu Alqamah pun meninggal dunia dengan tenang. Sama lah dengan isu dalam video tadi. Dalam video tu kan Ajib lebih mementingkan isterinya daripada ibunya kan, sampai dia sanggup tak berikan nafkah dan tak tanggungjawab pun dengan ibunya, sedangkan ibunya tu miskin. Yang lebih tragis dalam isu ni, Ajib dia lebih sanggup marah ibunya depan Mona disebabkan Mona menuduh ibunya mencuri makanan. So, Mak Teh ni pun tidak redha lah dengan Ajib sampailah Mak Teh meninggal dunia. So, isu yang boleh kita ambil dalam drama ini adalah anak yang derhaka dan nafkah. Apa maksud derhaka? Derhaka bermaksud tidak mentaati ibu bapa, memutuskan hubungan dengan ibu bapa dan berkasar dengan ibu bapa. Kenapa pula timbul isu nafkah? Kerana hukum anak memberikan nafkah kepada ibu bapa yang fakir adalah wajib, sedangkan Ajib tidak memberikan nafkah kepada Mak Teh. Dalam kitab Al-Fiqh Manhajiyah, para ulama menyebut bahawa furu' iaitu anak wajib memberikan nafkah kepada usul seperti ibu, bapa, datuk nenek dan kadas. Ni dalilnya. Dalam kedua-dua ayat ini, perintah bergaul dengan baik dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan anak tidak dapat dilaksanakan kecuali mereka mengambil tanggungjawab dan memberikan nafkah kepada mereka berdua ketika diperlukan. Kadar nafkah anak kepada ibu bapa juga tidak ditentukan. Ianya bergantung kepada kebiasaan dan kemampuan si anak tersebut. Di samping itu juga, kewajipan untuk anak-anak mentaati kedua ibu bapa diperkuatkan lagi dengan sepotong hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda yang bermaksud, keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan ibu bapa dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi, jangan sia-siakan kedua ibu bapa kita selagi mereka masih hidup, sebab mereka lah salah satu kunci utama kita masuk syurga. Ni hadis dia. So korang, marilah kita sama-sama mengambil iktibar dari kisah ini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah semua kita menjadi hambanya yang soleh, soleha dan mentaati kedua ibu bapa. Amin. Itu saja daripada saya. Bye. Mina! Mina, buka pintu ni! Keluar kau, Mina! Keluar kau! Mina, buka pintu ni! Ya Allah, ada jantan! Ya Allah, ya Rabbi! Bawa jantan Mina dalam rumah aku! Bawa pasien! Video yang tadi korang tengok tu mengisahkan tentang seorang perempuan iaitu bernama Minah. Okey, Minah ni dia dengan tak rasa bersalah dengan selama dia berzina dalam rumah. Zina ni mestilah korang dah pernah dengar kan. Tapi korang cuma tak tahulah kan lebih terperinci. Okey, zina ni ada banyak sangat jenis. Antaranya zina mata, zina hati, zina lisan. Tapi yang nak tekan kat sini adalah mengenai zina persetubuhan atau lebih dikenali sebagai zina muhsan.
Korang pernah dengar zina muhsan ni? Mesti tak pernah kan? Sebab banyak antara kita yang tahu zina, tapi tak tahu dia mana dalam kategori ataupun jenis yang mana satu. Sebab terlalu banyak sangat. So jadi zina muhsan ni dia ada 2 jenis tau. Dalam kategori yang sama, zina muhsan, tapi dia ada 2 jenis. Okey, tapi dia jenis-jenis ni tertakluk pada pelaku dia tau. Okey. Yang pertama adalah zina ghairu muhsan. Okey, zina ghairu muhsan ni benda pula kan. Okey, zina ghairu muhsan ni adalah seorang perempuan ataupun seorang lelaki yang belum berkahwin tapi dah melakukan hubungan seksual ataupun dah berjima. Wow. Okey. So, kalau ikutkan kategori yang kedua pula adalah zina muhsan. Okey, zina muhsan ni pula apa benda kan? Okey, zina muhsan ni adalah seorang lelaki ataupun seorang perempuan ni dia dah berkahwin. Tapi diorang still buat hubungan bukan dengan isteri tapi dengan orang lain. Maksudnya dengan orang yang bukan mahram diorang. Ya Allah, ada juga orang macam ni kan? Tak cukup dengan isteri. Dah halal dah pun, halal pula tu. Hei, tak faham tu lah. Inilah ada hukuman. Apa hukuman dia? Takkanlah tak ada kan? Okay, so dalam Al-Quran ni dah terang lagi bersuluh. Gitu. Hukuman yang perlu dijatuhkan kepada pesalah yang buat zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Cuma berbeza dua-dua jenis ni diorang punya hukuman dia. Okay, untuk zina ghairu muhsan, untuk orang yang belum berkahwin, Allah ni dah perintahkan supaya kedua-duanya ni disebat sebanyak 100 kali. Wow, banyak tau. Okey, kemudian diasingkan kedua-duanya. Okey, berdalilkan surah An-Nur ayat 2. Okey, seperti macam kita tahulah. Okey, zina muhsan ni dia adalah orang yang dah berkahwin tapi dia still melakukan hubungan seksual ataupun berjemaah dengan orang yang bukan halal bagi dia. So, jadi apa hukuman dia? Dia ada hukuman dia tersendiri dan dia tak sama dengan hukuman ghairu muhsan. Okey, hukuman zina muhsan ni dia bukan sewenang-wenangnya kau zina muhsan kau terus kena. Tak, dia perlu mengikut ciri-ciri yang dah ditetapkan. Sebagai contoh, yang pertama dia mestilah ciri-ciri dia dia kenalah berakal. Lepas tu dia boleh fikir waras. Lepas tu dia buat benda tu atas kerelaan dia sendiri, bukannya macam orang tu paksa so dia terpaksa buat, bukan. So jadi apa hukuman dia kalau betul lah dia dalam kategori ciri-ciri yang ditetapkan. Okey, so kalau dah betul dia dalam ciri-ciri tu, okey, so jadi dia dijatuhkan hukuman direjam dengan batu sampai dia mati. Okey, hukuman ni bukanlah hukuman yang ringan tau. Dia hukuman ni memang berat. So jadi memang betul-betul dilakukan kepada pesalah yang betul-betul terbukti bersalah. Bukannya orang yang kita was-was, dia ni betul ke dia ni buat ni. Bukan, dia memang betul-betul yang kita tahu dia buat, dia mengaku. So dia wajib sebab apa Allah dah perintahkan untuk melakukan hukuman tersebut. So jadi berdasarkan hadis yang Nabi dah beri. Okey, kita boleh tengok kat sini. Okey, ni adalah hadis yang Nabi yang berkaitlah dengan hukuman bagi pesalah zina muhsan. Okey, so itu sahaja daripada kami. So yang lebih yang kurang itu daripada kami sendiri. So jadi yang baik itu datang daripada Allah. So itu sahaja daripada kami, pihak kami. So kami harap kalian korang dapatlah sedikit intipati ataupun manfaat daripada video yang kita orang sampaikan ni. So itu saja. Sekian, terima kasih.